Hello everyone, good morning everyone, good afternoon, good evening, good night, or selamat pagi, selamat petang, selamat malam, semua murid-murid. Okay, today I want to teach about prinsip perakaunan SPM kertas 3 lah. So, saya lah seorang cikgu yang mengajar prinsip perakaunan. Okay, nama sudah guna bahasa Cina. Okay, sorry. Kerana yang biasa lah saya tak bagus dalam bahasa Melayu ataupun bahasa English. Saya normally guna bahasa Cina saja. Tapi banyak fans saya kan, dia suruh saya cuba buat dalam bahasa English ataupun bahasa Melayu. Kerana ada race, okay, atau bahasa Melayu, murid bahasa Melayu atau murid bahasa English, atau murid bahasa English memang. Okay, tak apalah. So dia tak faham Cina, dia suruh saya cuba buat untuk yang lain, dia language. Okay, baru mereka boleh faham. So today I will like to use my broken English or broken Melayu untuk ajar. So I harap semua orang boleh faham semasa saya ajar lah. So kalau ada yang tak fahamnya, you boleh cuba buat komen bawah video ini. Okay, so help you enjoy my video. So sekarang hari ini kita akan bincang about prinsip perakaunan SPM kertas 3. So sekarang kita cuba bincang yang soalan ini dulu. Okay, yang ini projek, dia adalah 20 markah dalam SPM. SPM yang jumlah markah dia 100% kan. So yang kertas 3 ini, dia akan boleh dapat 20 kalau you siapkan semua projek dengan betul semua akan dapat 20. Dia punya full mark pun 20. Kalau you hanya hantar tapi ada salah, dia sekurang-kurangnya pun boleh dapat 15%. So, maksudnya kertas 3 ini you mesti nak buat. Kalau you nak M for A ataupun M for pass. Yang ini sangat penting. Kalau you ada hantar, you sekurang minimum adalah 15 markah kan. Maksudnya you sudah lagi sikit boleh pass. Okay, tapi you nak A kan, mesti nak hantar ini. Kalau you tak buat, maksudnya you sudah kurang 20 dalam SPM tu. So SPM you hanya ada lagi 80 markah saja. So kalau you semua betul lah, pun A saja, tak boleh A plus markah kerana 80 saja. So ini projek sangat penting. Okay, so cikgu yang sekolah ada ajar punya kan. Okay, so baguslah cikgu tu. Okay, kalau tak ada, you boleh cuba tengok video saya lah. Tapi you akan susah faham kerana saya guna bahasa English dengan bahasa Melayu lah. Campur-campur ha. Okay, pun tak bagus punya. Saya pun sedang belajar. Saya pun adalah satu orang belajar, sedang belajar sama dengan all of you. Okay, so sekarang kita bincang soalan ini, apa itu maksud dia. Okay, so kita tengok soalan ini. Okay, semua orang akan dapat soalan ini lah untuk murid prinsip perakaunan. Dia suruh kita buat. Anda memerlukan perniagaan menjual produk makanan kering. Okay, you pun tahulah apa itu makanan kering. Maksudnya macam itu kacang, ubi ke, ropok ke, itu roti ke, semua yang ini adalah makan kering. Dia tak mention lah apa barang tu. Dia hanya bagi tahu makanan kering. So you boleh cincai pilih yang mana you suka nak jual punya. Okay, nanti kita bincang yang itulah. Okay, pada 1 April 2020. Okay, you tengok sini ya. Sini dia adalah kasih ini. Berikut adalah catatan pembukaan pada 1 April 2022. Tengok, dia adalah lain yang ini. Kenapa macam itu? Maksudnya, perniagaan ini you sudah buka selebih 2 tahun. Okay? Maksudnya dia 2020 bukanya. Sekarang sudah 2022. So, yang bawah ini dia punya jurnal amgasi ialah yang tahun lepas punya barang. Dia bawa ke tahun ini. Maksudnya bagi HP hantar bagi BB hari ini. So yang perniagaan ini bukan yang baru punya. Dia sudah lama, ada 2 tahun sudah. Okay, bermodalkan wang simpanan sendiri. Okay, bermodalkan wang simpan sendiri. Anda memilih perniagaan menjual makanan kerana yakin perniagaan ini sentiasa dapat permintaan ramai. Ya, betul lah. Rakyat Malaysia sangat suka makanan keringnya lah. You, saya bersama. Okay, so anda telah menyewa sebuah rumah sebagai kediaman. Semasa memulakan perniagaan, sebahagian daripada ruangan kediaman digunakan sebagai tempat menjalankan perniagaan. Maksudnya, you punya kedai, bukan kedai.
You guna rumah sendiri yang you sewa punya. Half untuk tinggal, yang half untuk buat bisnes. Yang jual ini makanan kering lah. So ini you boleh faham kan? You orang Melayu ataupun orang yang tak faham Cina memang boleh faham. Saya pun boleh faham. You mesti boleh faham. So yang ini saya tak akan jelaskan banyak lah. So kita teruskan. Anda mendapat bekalan secara kredit daripada 3 orang pembekal. Oh, maksudnya you ambil you punya barang. Maksudnya you beli dengan supplier. You ada 3 supplier supply you yang barang makanan kering. Produk anda dijual secara kredit. Maksudnya you punya makanan kering. You jual tapi secara kredit. Maksudnya you kasih orang hutang you. You jual nanti belum lagi ambil duit. You kasih orang hutang you. Adalah 5 orang agent. Maksudnya ada 5 orang tolong you buat bisnes ini. Dia ambil barang dengan you and then jual kepada orang lain. Tapi you jual dengan yang you jual kepada yang di 5 agent itu, okay, belum lagi ambil dia punya duit. Faham maksud saya tak? Yang maksudnya dia ada you punya account belum terima. Okay, account belum terima. Ada 5 account belum terima. Tapi dihantar melalui perkhidmatan courier. Maksudnya you, okay, akan membawa barang semua makanan kering ini hantar kepada yang you punya 5 agent. Tapi yang ini delivery fees akan di-charge. Okay, ada charge delivery fees. So, perkhidmatan courier akan di-charge dalam invoice jualan yang tadi saya cakap dan perlu direkodkan secara berasingan daripada nilai jualan. Anda turut menjual produk secara tunai di pasar Dani pada setiap hari Sabtu. Oh, you bukan hanya jual kepada ejen saja. You lagi ada jual kepada yang pasaran. Okay, setiap hari Sabtu. Okay, tapi yang ini tak ada secara kreditnya. You terus jual, you terus ambil duit. Yang ini, okay, ini maksudnya secara tunai lah. You pasal malam ada tengok orang you jual itu barang kan. Okay, hutang saja. Lain kali baru bayar. Tak ada macam ini kan. Yang ini dia punya maksud lah. So you terus ambil itu duit lah. So anda menerima gaji bulanan 2,000. Oh, you pun ada gaji punya. Okay. Perniagaan anda dibantu oleh 2 orang pekerja yang dibayar gaji 1,200 sebulan seorang. You ada 2 pekerja yang tolong you buat yang bisnes ini. Tapi mereka punya gaji hanya 1,200 ringgit sebulan. So maksudnya 2 orang akan dapat 2,400. Okay, boleh faham? Yang ini semua dia punya projek. Okay, so saya summary kan Summary. Dia jual makanan kering. Lagi you ada salary 2,000. Lagi you ada 2 orang pekerja yang 1 orang 1,200 sebulan. Okay? And then lagi you hanya sewa 1 rumah untuk sendiri tinggal. Lagi half untuk buat bisnes yang menjual ini. Lagi you ada ABT. You ada jual kepada ABT 5 agent tu, okay, secara kredit. Okay? Lagi yang you jual kepada ABT itu you pun ada charge mereka delivery fees yang semua dia bagi tahu yang macam inilah. Okay, so kita terus tengok yang main point saja. Ini tak payah tengok dulu lah. Yang ini semua ialah you punya first day. You sudah buat account kan? You punya first day you ada kenderaan, you ada lengkapan. Okay, ini tak mau duri dia dulu. Nanti baru buat lah. Okay, yang paling penting kita terus tengok yang ini. Okay. Yang ini. So, kita adalah macam 3 hingga 4 bulan untuk buat projek ini. Okay, you akan buat dari mula sampai akhir. Maksudnya, you akan buat semua rekod yang you form 4 belajar punya. Sekarang kita hari ini akan buat pengenalan dengan profil saja. Okay. And then after profile akan buat dokumen yang form 4 bab 3 you belajar punya lah. Dan buku catatan pertama, and then pintar ledger, and then pintar imbalan juga. Semua you sudah pernah belajar punya. So yang ini macam revision saja. Tapi sekarang sudah jadi project untuk revision. Okay. So saya cikgu akan tolong semua murid lah. I cuba guna my broken English lah. Okay. So you akan sampai S rumusan. Okay. Rumusan. Tapi hari ini kita hanya buat 2 point, pengenalan dan profil sahajalah. Okay.
So selepas you buat, okay, kalau you sudah finish semua kan, you akan type ke dalam itu komputer and then print out. Okay, so bila you hantar, you akan ada satu draft tangan, satu yang you printnya, so satu yang make from computer, satu yang make from your hand. Okay, senang faham ah? So yang paling susah ialah dia punya, you nak type dalam komputer lah. Kalau yang siapa tak bagus dalam komputer macam saya, memang susah. Okay, tapi you punya draft yang you guna yang paper tulis tu, okay, mesti tulis betul-betul cantik jangan sini situ sana ada sikit macam itu, okay. Jangan messy okay, bukan yang football yang messy, okay. So okay, sekarang kita mulakan yang kita nak buat itu profile, okay. So, dalam soalan you ada satu muka surat yang macam ini. Yang ini ialah you punya perniagaan profile. Okay? So, yang first kali, dia ada nama perniagaan. Nama perniagaan maksudnya you punya nama lah. Okay? Untuk yang company kamu. Okay? You punya company nama. So, yang ini, you boleh cuba buat nama macam kedai apa. Kedai nama kamu macam saya punya ialah Ye. So, kedai Ye. Macam ini. Okay? Kalau saya punya Jordan pun kedai Jordan pun boleh. Okay, yang kasih yang you suka punya nama. Okay, sometimes cikgu sekolah you akan suruh you buat yang nama sendiri. Kalau nama you Azim, kedai Azim, ataupun you pun boleh guna. Jangan you tak mau guna kedai kan, you boleh guna apa enterprise. Okay, enterprise pun boleh. Yang you punya nama letakkan depan ni. Cuba buat saja. Okay, ini sangat senang lah. Okay, so I nak kasih tips untuk buat kerja khusus ini. Jangan buat sangat susah punya barang. Maksudnya you kasih itu nama panjang sangat. Nanti you type dalam komputer kan, you akan sangat susah. Yang ini tips daripada Cikgu Ye. Okay, ingat, buat semua senang saja. Make your life easier. Okay, make your life easier. Jangan buat yang nak banyak pattern punya. Okay, sini nak ini, nanti sini yang susah sikit, yang sana yang pattern sikit, sana yang special sikit. Jangan macam itu. Nanti you lagi susah. Okay, saya sudah bagi tahu. So sekarang yang number 2, nama pemilik perniagaan yang you sendiri punya nama lah. Saya punya nama Ye Lao Shi. Lao Shi maksudnya dalam bahasa Cina ialah cikgu. Okay, saya cincai tulis dulu lah. Okay, you ikut nama sendiri. Jangan salin saja. Ini nak tukar, betul-betul tukar. Bye-bye tukar. Okay, jangan semua langsung salin saja. Okay, yang boleh salin ya saya akan terus bagi tahu you. Okay, so lokasi yang you punya alamat. Okay, yang you punya perniagaan di mana. So you nak kasih yang rumah punya alamat. Okay, rumah punya alamat. So yang macam ini saya ada ini. Not one apa. Yang you tinggal punya tempat lah, punya alamat lah. Okay, cikgu pun akan bagi tahu. Ada sekolah cikgu kan, dia akan bagi tahu. Okay, guna yang alamat macam mana. Okay, kalau dia tak suruh bagi tahu, you pun boleh cuba yang cari yang dekat you punya rumah. Tak payah betul-betul rumah you nya. Okay, nanti orang bagi dia orang cari you okay, dia tangkap you saya tak tahu Okay. So sekarang kita bagi 4 jenis pemilik perniagaan ini yang boleh salin. Ialah milikan tunggal. Maksudnya you adalah perniagaan yang satu bos saja, satu pemilik saja. Ini maksudnya milikan tunggal. Kalau ada 2 hingga 50 pemilik, itu maksudnya perkongsian. Dia ada banyak kan yang dalam form 4 you ada belajar dalam tingkatan 4 bab 1. Okay, so yang projek ini ialah milikan tunggal. Tempoh perakaunan ini pun boleh salin. Ya. Tempoh perakaunan maksudnya dia punya masa. Normally kita buat account kan, kita record account dia mesti biasa 1 tahun. So April 1 yang tadi kita sudah bincangkan dalam soalan itu 2022 April 1 hingga next year 1 year kan, 1 tahun kan, sampai next year March 31 2023. Okay, tapi yang kita buat kerja khusus ini kita hanya buat 1 bulan saja. Maksudnya April 1 2022 sampai April 30 2022. Kalau you nak buat 1 tahun punya projek, nanti you akan sampai mati kan. 1 tahun. Maksudnya you ada 12 bulan, you darab 1 bulan ada 30 hari.
You nak buat 365 hari punya account. Macam mana you boleh buat? So kita hanya buat 1 bulan saja. Tapi kita tahu yang betul-betul nak buat 1 tahun. Tapi yang kita dalam kerja khusus hanya buat 1 bulan. Okey. Jangan banyak cakap lah. Saya teruskan. Okey, 7. Modal. Yang ini you belum lagi tahu. Kenapa belum lagi tahu? You boleh tengok balik. Yang tadi saya kasih tunjuk itu Journal Arm. Journal Arm, okay, saya nanti tengok Journal Arm sana. Dia ada satu inventory. Dia kasih tanda question mark. Okay, question mark. Maksudnya, you punya inventory sekarang, you nak cari sendiri punya. Baru dapat inventory, baru boleh buat modal. So sekarang you punya modal belum lagi tahu berapa. So kita tinggalkan. Okay, kita kasih blank kan. Okay, jangan tulis apa-apa. Yang video yang next video saya akan ajarnya lah. Okay, so ini yang tak payah kasih. So next dia adalah itu gaji dengan dia punya bekerja lah. So yang pertama mesti kita sendiri. Okay, kami sendiri ya. Ia laoshi mah. Okay, so jawatan itu ialah pengurus atau pemilih pun boleh. Tengok you punya cikgu cakap mana satu lah you ikut saja. And then 20 gaji dia. Betul tak? Semua dalam depan soalan ada kasih punya. Yang lain dua you punya pembantu kan. So saya kasih 2 saya punya anak Yelaudi dengan Yelauda. You pun boleh cuba guna yang kelas you punya kawan. Dia punya nama boleh. Dia ialah pembantu. Okay? Dia punya gaji ialah 1,200 sebulan. Okay? So status perniagaan ini ialah meneruskan perniagaan. Saya sudah cakap kan, dia bukan yang baru punya perniagaan. Dia 2 tahun lepas sudah ada. Okay? 2 tahun lepas sudah ada. So sekarang kita akan meneruskan. Okay, yang ini status dia. Lagi, you nak cari satu bank. You mana-mana bank you pun boleh cari. Kita boleh ada Maybank, Papipeng, Hong Leong Bank, Bank Islam pun boleh. Okay, yang cuba cari satu. And then lagi kasih dia punya alamat yang dekat you punya rumah lah. Kalau yang ini, you letak mana? Yang dekat ini punya. Okay, kasih yang itu alamat yang dekat you punya lokasinya. Okay, kenapa kita nak semua ini? Kerana yang nanti kita akan buat dokumen. Dokumen ni dalam dia ada bank, and then nama apa, and then dia punya matlamat mana, alamat mana. So you semua nak tunjukkan. So yang ikut sini punya. So sini you punya profile pun nak buat betul-betul. Jangan cincai-cincai buat lah. Okay. So 11 nombor account bank. Semua account, semua bank dia ada bank account kan. Dia ada itu nombor-nombor. So dia normally ada 12 nombor. Okay, so yang make it easier, you boleh cuba buat yang senang ingatnya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 12 nombor. Sometimes cikgu akan ajar you, suruh you guna IC sendiri. Yang tukar belakang punya 4 nombor. Okay, you tukar. You guna IC saja pun boleh lah. Kalau cikgu ada minta nak you guna IC. Okay. So yang ini first page untuk profile, dia ada second page, kita tengok. So second page yang ini sangat senang saja, kita tengok ABT dengan ABB. Saya sudah cakap ABT tadi kita ada 5 agent kan. Dia ada kasih agent P, agent Q, agent I, agent S, agent T. You nak namakan mereka punya nama. Macam ini P saya kasih Paul. Guna dia punya capital letter yang apa tu. You boleh Paul. Atau boleh Papa, ada boleh Peter pun boleh. Macam you nak nama you suka lah guna saja. Queen A punya drama, S punya Sam, T punya Toto, macam itu pun boleh lah. Okay, ini sangat senang. Lagi ABB yang you punya supplier, yang jual barang kepada you punya orang. Okay, dia ada ABC kan, arigato bom caca. Okay, macam apa you guna nama sendiri. Ini nak guna saya pun boleh lah macam itu. Okay, you cuba guna nama yang sendirilah. Okay, then you punya supplier dia jual kepada you apa barang makanan kering. Saya boleh dapat dari Shopee. Shopee you search makanan ringan ataupun makanan kering. Okay, so saya yang bilik. Okay, bilik yang saya suka makannya. Okay. Pisang nipah, ubi cheese, peria pedas. Okay, saya cuba buat macam ini. Pisang nipah dengan ubi cheese kan, dia semua goreng barang. Lagi yang ini bekal bom, dia jual punya semua sayur-sayuran. Kan you boleh cuba search
yang barang ini semua dia goreng dia sayur kan. Saya kasih kategori lah macam itu. Okey, lagi dia punya bandam dia macam kacang dia. Okey, dia berbekal caca jual. Okey, macam itu. Semua sangat senang. You boleh cuba cari dalam Shopee semua ini. Okey, kacang apa pun boleh, keropok apa pun boleh. Okey, you cuba cari saja. Okey, yang ini sangat senang. Yang ini semua itu profile sajalah. So, selepas ini kita nak tengok pengenalan perniagaan. So, kita jom. Okey, pengenalan perniagaan ini dia buat macam karangan, essay. Okey. Dia buat macam karangan saja. Yang dia nak you introduce you punya perniagaan. Okey. So yang ini something you boleh salin. Okey, something saja, bukan semua. Yang ada sikit you kena tukar sikit. Kerana yang tu you punya perniagaan punya information. So you tak boleh guna saya punya. Setiap orang pun ada information sendiri punya. So tengok paragraf 1. So perangan 1 dia saya ada kasih yang macam inilah. So yang saya ada underline maksudnya you nak tulis sendiri macam ini. Saya Ye Lao Shu, nama sendiri. Yang ini you nak tukar nama you lah, apa you letak tadi dalam profile tu. Telah memulakan perniagaan kedai Ye yang saya tulis. So nama ini yang perniagaan punya nama. You letak apa? You letak sini. Pada 1 April 2020. Lokasi saya terletak di mana? You punya lokasi. Semua ikut balik yang profile itu. You tulis, you tunjuk saja. Kedai Ye, samalah you punya perniagaan. Diuruskan oleh saya sebagai pengurusan dengan upah 2,000 sebulan. Yang ini semua ada depan soalan depan kan. Dia ada kasih. So you salin buat satu paragraf saja. Sangat senang. Okay. Pembantu iaitu siapa dengan siapa. Saya punya Ye Lao Da dengan Ye Lao Di kan. You guna you punya pembantu lah. Nama dia. Okey, apa-apa nama. Yang dibayar upah 1,200 sebulan. Di samping itu, sini akan space satu. Di samping itu, menjual makanan kering secara tunai. Okey, kedai Ye, okey, you punya perniagaan. Okey, salin saja ini boleh. Okey, atau you nak tukar sikit pun boleh. Kan semua sama lah. And then nak tukar itu sentences saja. Okey, tapi dia punya meaning you jangan tukar. Okay, so yang paragraf yang kedua, you akan tulis you punya kenapa punca-punca memilih perniagaan ini. Okay, you tengok saya punya tulis. Saya memilih untuk menubuhkan kedai Ye. Kedai Ye ini you nak tukar sendiri. Okay, kerana perniagaan makanan kering senang ditubuhkan. Kan? Sangat senang saja. You tak payah goreng sendiri. You beli makanan kering and then jual saja. So sangat senang ditubuh. Kerana ini yang reason saya untuk pilih ini jual makanan kering. Lagi selain itu, dia juga dapat keuntungan hak pemilik. Ya, banyak orang permintaan dalam rakyat Malaysia. So dia mesti akan boleh dapat keuntungan. So yang ini yang reason saya untuk pilih jual makanan kering. Okay, yang lagi satu paragraf, you nak tulis kelebihan perniagaan kamu. Kelebihan perniagaan kedai Ye, okay, ini nak tukar. Ialah tidak memerlukan aset yang banyak. Ya, you tak bayar banyak aset kan. You tak bayar sendiri goreng. So tak bayar apa-apa mesin. You hanya nak satu rumah saja untuk save you punya barangan. You punya makanan kering. Satu rumah saja cukup. Okay, so yang ini kelebihan. Okay. Selain itu, makanan kering juga menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia. Banyak orang suka. So ini yang kelebihan kita punya perniagaan. Okay, you pun boleh cuba tukar. Kalau you ada idea ataupun ada point yang lain, maksudnya you boleh cakap yang ini makanan kering senang cari supplier. So you boleh banyak tempat you boleh beli makanan kering. So lagi boleh jual. Ini pun adalah kelebihan satu yang satu kelebihan. Okay. Ataupun you boleh cuba tulis makanan kering sangat murah. So itu cost tak tinggi. So you tak akan rugi banyak. Macam itulah pun boleh. Okay, you boleh faham ya lah. Okay? So you ikut you punya hati saja. Okay. Next, yang dia punya resiko. Ada kelebihan, mesti ada resiko. Setiap perniagaan ada resikonya. Resiko dia, saya
Punya resiko you tulis you tengok resiko perniagaan kedai ialah perubahan iklim cuaca. Okey, kenapa resiko ini kita tengok. Hal ini demikian kerana perubahan iklim pada hari ini menyebabkan kekerapan berlakukan cuaca ekstrim. Yalah, Malaysia kita sometimes heavy rain, sometimes panas macam mati kan, gelombang panas ataupun hujan lebat berbanjangan yang menyebabkan makanan kering berkurang. Okey. Ataupun you boleh tulis bersaingan ya besar. Banyak persaingan. Kerana dia murah kan. Banyak orang jual kan makanan kering. So akan ada persaingan. Persaingan ke persaingan? Bersaingan. Sorry ya, persaingan. Akan gaduh punya kan. Banyak orang gaduh lah. Okey, macam itu. Pasaran sudah banyak orang jual makanan ini. Ini pun dia punya resiko. So you boleh guna point yang lain. Okay? Bukan yang mesti ikut saya punya. Tapi you malas, you boleh ikut lah. Okay? So, yang ini semua dia folio, project, punya profile, atau pengenalan perniagaan ni. So, hari ini saya akan ajar sampai sini sajalah. So, yang next video, saya akan ajar yang teruskan punya buku catatan pertama yang semua itu. So, kalau you suka video saya, you ingat funny, okay, you boleh subscribe YouTube channel saya, okay? Thank you very much. You boleh tekan itu bell yang bila saya upload video, you pun boleh tahu masa pertama, okay? So remember, like my video and share my video to your friend, okay? Let them get A+ in SPM together, okay? Bye bye. See you in the next video.